Seterusnya, perkembangan dan situasi terkini kluster PUI Siwa Gangga. Sehingga 3 Ogos 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 425 orang telah disaring. Daripada jumlah tersebut, 21 kes dikesan positif COVID-19, 362 individu adalah negatif dan 42 lagi masih menunggu keputusan ujian. Seperti yang diketahui umum, kluster PUI Siwa Gangga ini merupakan sebuah kluster penularan di dalam negara yang telah berpunca daripada kes import, iaitu kes indeks bagi kluster ini. Selain kluster PUI Siwa Gangga, terdapat juga kluster-kluster aktif yang lain yang didapati berpunca daripada kes import yang tidak mematuhi perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah, iaitu Home Surveillance Order yang dilaksanakan dari 10 Jun hingga 23 Julai 2020. Kluster-kluster tersebut adalah yang pertama, kluster kapal Elsa yang berlabuh di Pelabuhan Kuantan. Yang kedua, kluster PUI Novograd pulang pada Rusia. Yang ketiga, kluster PUI Pitakwa pulang pada Nigeria. Yang keempat, kluster PUI Melbourne. Yang kelima, kluster PUI Ramnat pulang pada India. Yang keenam, kluster PUI Al-Qoba pulang pada Arab Saudi. Dan yang ketujuh, kluster PUI Shirala pulang pada India. Kes indeks kluster PUI Siwa Gangga merupakan seorang pemilik kedai makan yang telah pulang ke Malaysia dari India dan diberi arahan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah. Namun demikian, beliau didapati tidak mematuhi syarat-syarat perintah tersebut. Ketidakpatuhan ini telah menyebabkan penularan jangkitan COVID-19 yang meluas dalam kluster ini. Penularan ini telah dikenal pasti melalui aktiviti pengesanan kontak rapat secara aktif ataupun active case detection yang dijalankan oleh kerajaan. Namun begitu, pejabat kesihatan daerah dan Jabatan Kesihatan Negeri turut menghadapi beberapa cabaran dalam menjalankan sepenuhnya aktiviti pengesanan kontak rapat. Ini adalah kerana kedai makan yang terbabit didapati tidak menggunakan aplikasi MySejahtera maupun merekodkan kehadiran pelanggan serta suhu badan pelanggan-pelanggan di kedai makan ini. Pada hari ini, satu kes baru telah dilaporkan pada kluster, iaitu kes ke-9,000 di mana beliau merupakan seorang pelanggan tetap kedai makan tersebut. Beliau telah menjalani saringan COVID-19 kendiri di sebuah klinik swasta pada 27 Julai 2020 dan keputusan saringan rapid test kit antibody didapati negatif ketika itu. Pada 31 Julai 2020, beliau mula mengalami gejala demam dan batuk namun tidak menghubungi pejabat kesihatan daerah ataupun klinik kesihatan terdekat untuk rawatan segera. Hanya satu hari kemudiannya, iaitu selepas penglibatan dalam aktiviti semasa Hari Raya Aidiladha, kes tersebut memaklumkan bahawa beliau merupakan kontak rapat kepada kes indeks. Assalamualaikum Datuk, saya Syakira dari Syakini. Datuk, saya nak tanya berhubung dengan indeks kes kluster Siwa Gangga. Terdapat ancaman terhadap secara fizikal berhubung dengan kes tersebut. Boleh Datuk beri komen berhubung perkara tersebut dan mesej Datuk pada mereka yang cuba membuat ancaman secara terima kasih atas soalan tersebut. Iaitu yang pertama ialah tindakan Kementerian Kesihatan ialah dari sudut kesihatan. Jadi kita kena kawal jangkitan penularan COVID-19 dalam komuniti tersebut. Jadi pada individu tersebut memang telah pun melanggar kepatuhan dan kita telah pun denda individu tersebut dan dia positif, kita kena masuk pada hospital dan diasingkan. Dan saya syorkan untuk mengambil tindakan undang-undang dalam peraturan dan juga Akta 342. Jangan kita menjalankan ataupun mengambil undang-undang dalam tangan kita, iaitu melanggar undang-undang. Jadi biarkan penguatkuasaan jalankan menggunakan Akta 342 dan akta-akta yang lain. Satu lagi Datuk, berhubung dengan kluster Bukit Tiram.
Sejauh mana KKM telah menentukan kes indeks tu dan adakah kes 8,887? Adakah pelajar tersebut dikuarantin dulu? Ya, kita ada dua pelajar yang kita lihat pada kes ataupun kluster Ulu Tiram yang kembali daripada Filipina, dan besar kemungkinan, kita masih dalam siasatan, besar kemungkinan jangkitan ada daripada salah seorang pada pelajar tersebut dan menjangkiti yang lain. Tetapi yang menjadi kebimbangan Kementerian Kesihatan ialah kita melihat sekarang dalam komuniti Roman Catholic di Johor, kita akan menjalankan saringan sasaran, iaitu targeted approach kepada kumpulan Roman Catholic di Johor, dan juga kita dapati satu kes iaitu di negeri Selangor juga positif juga berkaitan dengan kluster Ulu Tiram. Jadi saringan kita akan dijalankan sebagai tindakan proaktif kita untuk mengesan dan juga mengambil tindakan pemantauan kepada mereka yang terlibat. Jadi setakat ini tak ada pertambahan kes baru 2-3 hari ini, tetapi kita dalam pemantauan masukkan golongan ataupun kumpulan gereja Roman Catholic dalam targeted approach Kementerian Kesihatan, sebagaimana kita laksanakan untuk sekolah tahfiz dan juga untuk jemaah tabligh dulu.